Maknanya kalau tuan punya badan sendiri yang disihir tu memang susah. Memang susah nak Memang buat susah. apa. Memang perlu bantuan orang sekeliling lah. Memang beli ya betul. Okay, Assalamualaikum. Dalam video kali ni kita ada sedikit kelainan sikit, di mana kalau sebelum ni aku akan kongsikan dengan korang kisah-kisah tempat pengalaman-pengalaman sesiapa sajalah kan, seorang diri. Tapi untuk video kali ni, untuk pertama kalinya kita ada guest, di mana guest kita ni namanya adalah Cik Mei. Cik Mei ni dia ada pengalaman sikit berkenaan dengan kisah-kisah mistik. Jadi kita tanya dengan Cik Mei lah kan, apa pengalaman beliau, kisah-kisah seram yang pernah beliau lalui. Jadi mungkin dalam kisah yang disampaikan ni ada kebaikan yang kita boleh dapat, ada pengajaran, ada pengetahuan yang sama-sama kita boleh perolehi lah. Macam mana Cik Mei kita nak kongsikan? Maksudnya okay, contohlah kalau makhluk gaib ni sebenarnya apa definisi dia? Makhluk gaib ni sebenarnya makhluk gaib ni dia bukan makhluk gaib sebenarnya. Dia adalah jin. Jin lah. Okay, jin. Okey. Jin ni adalah makhluk Allah juga. Okay. Jadi kelebihan yang Allah Taala dah bagi pada jin ni, dia boleh menyerupai berbagai-bagai bentuk. Berbagai bentuk. Boleh berupa menjadi manusia, haiwan boleh jadi haiwan, dan boleh menakutkan orang. Maknanya dia menakutkan orang tu sebenarnya lebih pada nak menyesatkan kita. Lebih nak menyesatkan lah. Nak menyesatkan kita punya akidah. Bermakna kita takut dengan dia, bermakna kita bukan takut pada Allah. Jadi kalau kita macam tahu kan dulu-dulu ya, korang yang tengah tengok ni pun tahu, kebanyakannya kita ni yalah, ramai manusia yang takut dengan hantu ni. Yang dulu pernah ada yang katakan yang hantu ni macam boleh menyakiti manusia lah. Ada yang kata macam boleh sampai tahap membunuh. Sebab kita tahu kan, kebanyakannya kalau setengah-setengah orang tu tengah bawa kereta, tiba-tiba benda macam tu melintas semua kan. Lepas tu jadi accident dan berlaku kematian. Jadi dapat Cik Mei sendirilah, macam mana sebenarnya Jin ni dia tadi boleh berupa berbagai-bagai bentuk macam saya cakap tadi. Jadi dia boleh berupa menjadi satu wajah yang menakutkan. Okey. Sebenarnya itu hanyalah pada pandangan kita saja. Jadi Cik Mei rasa kan, orang kata makhluk-makhluk ni gangguan dia sebenarnya berbagai jugalah, bukan sekadar rupa je lah, tapi Betul. berbagai gangguan lah. Berbagai Ada tak pengalaman kisah seram yang pendek lah, yang ringkas Cik Mei boleh ceritakan, pengalaman seram yang Cik Mei pernah lalui yang susah nak lupa, yang boleh dikongsikan? Kalau ikutkan banyak juga. Banyak. Okay, jadi kita ambil satu lah kan. Pengalaman saya sewaktu saya pernah ni lah, ada seorang Allah ni, dia berjumpa dengan saya, dia minta tolong saya. Dia ni boleh dikatakan disihir. Disihir. Disihir Pasal sihir lah. Disihir, okey. So bila disihir ni, keadaan dia tu memang agak menakutkan masa tu. Memang agak menakutkan. Agak menakutkan. Sebabnya kalau kita tengok pada asal dia, pada gambar dia yang sebelum-sebelum, semasa dia disihir, Lain lah. memang lain. Memang lain. Jadi sihir ni sebenarnya banyak kan? Ya, banyak. Memang banyak. Dan ada pelbagai-bagai lah, pelbagai-bagai. Cuma yang popular ni ada 5. Ada top 5 kan jenis sihir ni sebenarnya. Biasanya orang akan gunakan santau. Santau. Lepas tu sihir pemisah. Misalnya kira top dengan memang top lah. Berkahwin lah kan? Memang top untuk dia yang berkahwin ke atau yang hubungan percintaan ke? Atau macam mana? Dia khusus kepada siapa? dia sebenarnya sihir pemisah ni dia lebih kepada untuk memutuskan sesuatu hubungan. Tak kisahlah hubungan suami isteri ke, mak dengan anak ke, tunang dengan tunang ke, macam tu lah. Itulah konsep sihir dia, pemisah ni. dia lebih pada hubungan. Dia untuk merenggangkan hubungan. Yes. Dia bukan merenggangkan, dia kan dah putus kan. Sihir pemisah ni efek pada hubungan manusia lah. Tapi macam yelah, ada setengah sihir tu yang kita tahu dia juga orang kata efek pada tubuh badan manusia kan. Macam melibatkan organ dalaman, boleh menyebabkan orang tu sakit tiba-tiba. Sihir pemisah ni macam mana? Dia sekadar sentuh hubungan je lah. Sihir pemisah ni sebenarnya dia akan buat kepada pasangan tu saling membenci. Saling membenci. Contoh macam isteri bila tengok muka suami, Tak boleh.
Tak boleh. Dia jadi macam satu perasaan yang benci sangat. Ah, Sama juga dengan ya, apa, suami tadi. Dia bila dia tengok dia tak boleh ya. tak boleh. Ah, Jadi macam sihir macam ni, dia ada tak kadar tempoh dia? Maksudnya biasanya lah. Ataupun selama-lamanya dia memang akan dia sebenarnya dia tempoh dia selagi apa, hubungan tu tak terputus. Mhm. Selagi Selagi tu- orang tu tak bercerai-berai, selagi tu dia akan teruskan. Yang ketiga ni, Yang yang ketiga, berbahaya jugalah. yang ketiga ni dia santau ni pun sebenarnya ada banyak. jenis-jenis dia juga. Banyak kan. Maknanya santau ni ada santau fizikal apa semua. Santau fizikal tu Ah, dia, dia macam mana? santau fizikal ni dia akan attack kepada kita punya fizikal. Untuk badan, Ah, organ dalaman semua. Santau angin dia lain. Lain Santau pula. angin daripada jauh. Daripada jarak jauh pun boleh. Jarak jauh. Sebenarnya kalau nak ikutkan dia punya kisah-kisah dia ni sebenarnya banyak. Jadi tak apa, nanti kita, untuk akan datang mungkin kita boleh bercerita akan lagi. datang video akan datang cik boleh explainkan lagi. Jadi yang keempat ni, Okey, yang keempat ni rasa-rasa apalah yang orang kata tengah orang kata di akhir-akhir zaman sekarang ni tengah hot. biasanya kebanyakannya sihir yang kita tahu antara yang top daripada zaman dulu lagi kan. Sihir yang menggunakan patung kan, wudu kan. Wudu. Wudu. Yang mana kalau orang kata, kalau korang pun tahu patung ni digunakan macam orang kata apa, macam mana orang tengah tu kan. Macam yelah. Dia betul lah macam saya kat tadi. Maknanya sihir penutup rezeki. Penutup rezeki pun ada kan. Maknanya orang yang selalu yang kena ni selalu orang yang berniaga. Contoh macam kedai. Kedai ni orang mungkin tak nampak kedai dia. Padahal kedai buka. Padahal kedai dia buka. Dia buka. Yang tuan kedai nampak orang lalu lalang. Tapi tak ada Tapi orang yang masuk. lalu lalang tu tak nampak kedai dia buka. Bila dia tanya, dia kata nampak kedai tutup kan. Nanti bila kata kalau berjumpa dia kata, Mat, kenapa kau tak buka kedai? Lama aku nampak kau buka kedai. Padahal kedai buka lah. kedai buka. Macam tu lah. Itu ada rahsia yang keempat lah biasanya kan, yang tutup rezeki. Yang kelima ni, yang memang ikut pengalaman Cik Min sendiri, yang kelima ni kira selalu jugalah memang kena. Dan impak dia pun memang teruk jugalah kan. Bila dia katakan zalim lah, sihir yang kelima ni memang zalim jugalah. Kejam lah. So semua sihir memang jenis kejam. Memang semua kejam kan. Memang kejam. Semua kejam kan. Sihir ni sebenarnya ada satu perkara yang ni lah, yang sebenarnya tak patut pun kita berani untuk apa, orang macam kita, orang Islam. Tapi kebanyakan orang Islam yang mengamalkan. Yang mengamalkan. Ah. Selalunya dia orang suka pergi jumpa bomo-bomo ni. Tapi Cik Min sendirilah kan, yang korang yang tengah tengok ni pun tahu. Yalah, macam mana, apa pendapat korang ataupun macam Cik Min sendiri? Ada setengah orang tu macam dia tak mempercayai sihir ni, sedangkan sihir ni wujud, makhluk halus ni wujud. Apa pandangan Cik Min tentang macam ni lah kan? Itu pun jadi satu masalah juga tu kepada orang-orang kita kan. Okey. Mungkin diorang ni terlampau moden. Okey, jadi tak percaya lah. Jadi tak percaya benda-benda macam ni. Sebenarnya benda-benda macam ni daripada zaman Nabi kita dulu dah ada lah. Ya, betul, betul. Sedangkan Allah sendiri izinkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tu disihir sampai Nabi muntah darah. Betul. Jadi takkan kita tak nampak. Bermakna sihir ni adalah satu benda yang kita tak nampak. Tapi dia wujud. Dia wujud. Sebab itu tadi sebagai kita ni sebagai orang Islam adanya rukun iman tadi tu. Rukun iman kita ada 6. 6 perkara. So dalam rukun iman tu sebenarnya dah ada lah benda yang kita patut percaya. Ya, betul. Jadi macam yang kat luar sana mungkinlah dia tak percaya, mungkin dia belum kena. Belum kena, jadi susah nak percaya. Jadi susah nak percaya. Dah kena nanti mungkin dah terlambat untuk kita percaya lah. Jadi kalau macam Cik Min sendiri, yelah pandangan lah kan, ada setengah-setengah individu yang selalunya bila dia dah terkena sihir kan, dia dah terkena sihir, lepas tu kita bagi tahu dia, suruh dia pergi check dengan pakar-pakar, ustaz-ustaz dan sebagainya. Tapi ada segelintir yang berfikiran macam mustahil lah sihir, dia tak ada musuh. Pengaruh lah kan. Pengaruh lah. Macam mana nak bagi tahu tu, nak explain tu? Ya, orang kalau macam ni memang susah sikit lah. Memang kita susah sikit nak explain kat dia sebab dia tak percaya. Sebab tak percaya. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan common sense.
kita boleh berfikir secara logik. Jika kita pergi ke hospital, kita dah buat check up di hospital, tapi doktor cakap kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Darah kita normal, kita Okey. punya rupa semua normal. So kat situ kita tak boleh fikir. Maknanya mungkin ada something wrong kat tempat lain. Betul. Kenapa kita tak nak cuba rawatan alternatif? Tapi macam mana nak bagi tahu kat dia orang ni kan? Maksudnya setengah orang cakap kalau dia ada musuh, dia percayalah yang dia kena sihir. Tapi dia kata setakat ni dia kata dia tak ada musuh, mustahil lah kena sihir. Sedangkan orang kalau nak sakit hati yang kita ni kan berbagai ni kan. Sebenarnya orang macam ni selalunya dia akan terkena dengan orang yang paling rapat dengan dia. Memangnya orang rapat lah. Orang rapat dengan dia bermakna yang dia tak sangka orang tu akan buat dia. Contoh macam dia ada kawan baik. Okey. Dalam masa yang sama, okey. Si Abu ni dia berjaya. Dia berjaya. Yang si Ahmad ni dia tak berjaya. Tapi dia kawan baik. Kawan baik. Jadi tak mustahil akan timbul rasa cemburu, rasa sakit hati. Betul. Dia kata, macam mana Abu ni boleh naik? Padahal dia belajar pun tak tinggi. Aku belajar lagi tinggi. Tapi macam mana dia punya nasib lagi naik kan? Nasib dia lagi bagus pada aku. Di situ akan timbul rasa sakit hati, rasa cemburu yang anytime saja setan akan cucuk kita buat benda yang tak baik. Dan sihir ni juga memang kalau mungkin ramai juga yang tahu kan. Kadang-kadang tak logik. Ada setengah tu kita tengok ada kes bila seseorang tu dia buat rawatan kan. Ada yang orang kata kesan dia tu macam sampai keluar kaca, keluar paku semua kan. Apa yang cikgu boleh kongsikan sikit pengetahuan pasal kes-kes yang macam tu? Okey, sebenarnya pada pendapat saya lah, ini pada pendapat saya, tapi kalau orang lain saya tak pastilah. Pendapat umum lah ni. Contoh macam benda tu sebenarnya digunakan sebagai bahan untuk disantau. Bahan untuk disantau ataupun untuk disihir. Sebenarnya bila satu benda yang contoh macam kaca ataupun yang rebung ke apa benda, bila dah masuk ke dalam badan kita, benda tu akan merosakkan segala organ dalaman kita. So bila rosak dalaman kita boleh menyebabkan kematian. Jadi sebenarnya zaman sekarang ni kita kena lebih berhati-hati. Cukup sekadar mempercayai adanya sihir tapi bukan taksub lah. Bukan taksub lah. Maknanya jangan kita demam pun kita ingat kita kena sihir. Yang itu tak boleh lah. Tak boleh lah kan. Maknanya bila kita pergi jumpa doktor kata kita tak ada apa-apa, tapi kita selalu rasa sakit, gelisah, tak boleh tidur, cuba rawatan alternatif. Modern jugalah. Modern juga. Dan mungkin Cik Mia boleh bagi sedikit perkongsian. Biasanya kesan-kesan di sihir ni macam mana? Kesan-kesan bila kena sihir ni, tanda-tanda dia. Okey, kesan-kesan terkena sihir ni sebenarnya banyak juga dia punya kesan-kesan ni. Banyak Pertama, kita tak boleh nak tidur. Kita akan jadi rasa malas. Lepas tu kita tak boleh dengar bunyi dengar suara orang mengaji. Tak boleh lah. Dia berbagai macam-macam ada. Macam-macam kesan ada sebenarnya. Jadi bila seseorang tu dia rasa macam ada tanda-tanda tu, ada tak cara yang paling cepat yang dia boleh buat? Mungkin dia nak pergi pusat rawatan tradisional, mungkin dia ada masa ke dia kan. Jadi mungkin ada tak cara yang dia boleh sendiri buat? Sebenarnya ada ayat-ayat Quran yang dia boleh amalkan dulu ke? Sebenarnya pada yang terkena sihir tu dia agak susah lah nak buat sesuatu, kecuali orang di dalam rumah. Orang di dalam rumah tu sendiri. Contohnya macam suami ke atau anak ke yang boleh tolong bacakan ayat-ayat suci dulu atau apa sementara untuk dibawa ke rawatan alternatif. Maknanya kalau tuan punya badan sendiri yang disihir tu memang susah. Memang susah nak Memang bawa susah. Memang perlu bantuan orang sekeliling lah. Memang perlu betul. Sebabnya kalau dia sendiri dia nak sebut benda-benda macam tu, perkataan-perkataan macam tu memang payah. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Okay. Itu tadi berkenaan dengan sedikit geng kisah-kisah sihir
ada pengetahuan yang Cik Min kongsikan yang kita boleh dapat bersama. Tapi ni nak minta Cik Min kongsikan sikit lah. Bila pergi ke rumah pesakit ke, pernah tak ada pengalaman waktu tengah berubat tu ternampak apa-apa ke, terdengar apa-apa yang misteri lah? Oh, yang itu boleh katakan biasa sangat lah. Biasalah. Dah biasa. Antara yang boleh kongsikan. Okey, salah satu daripadanya ketika saya tengah berubat tu, Okey. saya nampak benda suruhan untuk menyakitkan. Benda suruhan dia saka lah. Benda suruhan ni mungkin suruhan daripada bomoh tadi. Okey. Yang untuk buat pada pesakit saya tu, saya nampak dia lari keluar. Lari keluar. So benda tu memang yalah. Waktu nampak tu memang orang lain tak nampak lah. Dia tak semua orang boleh nampak. Kalau semua orang boleh nampak memang Yelah kan. Semua takut lah dalam rumah. Jadi kebiasaannya antara kes-kes yang paling kronik ada tak? Maksudnya tengah-tengah nak rawatkan pesakit tu, misalnya ada yang sampai tahap dia kena rasuk, tapi dia punya kena rasuk tu lain macam sikit lah kan. Mungkin suara dia berubah ke. Itu ada. Ada kan? Macam-macam lah saya jumpa. Dia menjadi orang lain lah. Maknanya Menjadi orang lain, bukan diri dia. Bukan diri dia yang sebenar. So tenaga dia menjadi lebih kuat, menjadi 3 kali ganda. Kalau setakat seorang, 2 orang pegang, memang tak jalan lah. Sebelum kita nak habiskan kita punya sesi tembuan ni geng, dalam pengalaman, tak kisahlah masa merawat pesakit ataupun pergi kat mana-mana ke, pernah tak Cik Min terserempak ataupun ternampak dengan apa-apa penampakan yang memang real, depan mata ke, sebelah ke, yang tak boleh nak cakap lah kan, tapi seram jugalah. Dan lepas dah nampak tu macam mana? Maksudnya ada tak kesan macam demam ke? Sebab ada juga yang viewer yang pernah tersempat dengan benda ni macam ni, dia kata dia demam, sihat. Maknanya tersempak dengan hantu lah. Tersempat dengan hantu lah cerita. Okey, yang terbaru saya ada pergi ke rumah kawan saya lah. Okey. Rumah kawan saya. Jadi satu tempat tu lah. Kebetulan masa saya sampai ke rumah dia, masa tu saya pergi rumah dia tu agak lewat sikit lah. Tengah malam? Malam sikit. Saya rasa lebih kurang pukul 12 lebih lah. Belum 12.30, lebih dalam 12 lebih macam tu. Tapi masa tu, keadaan masa tu sunyi lah, orang semua mungkin nak tidur ke apa. Kebetulan bila saya sampai je kat situ, saya nampak mungkin nak terbang daripada atas. Maria lah? Memang dia terbang bila terbang tu hilang lah maksudnya. Dia terbang hilang. Dia menghala ke hutan belakang tu lah. Jadi kita nampak, kita buat tak tahu je lah. Jadi yang terbaru itulah. Yang terbaru tu. Lepas sebenarnya tu, banyak lagi lah saya nampak, tapi bukan saya nampak yang ni. Saya nampak atas kereta orang pun ada. Macam-macam cuma bila kita dah nampak ni, kita jangan beritahu orang lain, jangan kita takut orang lain juga. Macam sedikit tips kan. Kalau misalnya kata, yalah mungkin untuk diorang yang tengah tengok ni, kalau lah ternampak dengan benda-benda macam ni, macam mana maksudnya? Yalah, nak buat apa, ada kena baca apa-apa ke, atau lari ke apa. Biasanya jalan paling selamat yang kita tahu lari lagi kan. Tapi mungkin ada cara lagi bagus kan. Sebenarnya tak ada. Benda tu sebenarnya kita tak perlu nak takut. Sebenarnya bagi saya, kalau kita takut, dia lagi suka. Sebenarnya benda tu dia suka mengusik kita. Jadi bila kita ni rasa takut, dia lagi suka usik. Jadi untuk mengelakkan tu, kita banyakkan istighfar. Kita baca ayat-ayat Al-Quran. Contoh macam kita baca ayat kursi kan, baca Al-Fatihah yang secara asas lah. Yang secara asas lah. Banyakkan ni, kita berzikir pun boleh, insya-Allah tak ada apa-apa. Okey, jadi itu adalah sedikit perkongsian geng dan pengalaman daripada Cik Min ni sendiri. Jadi saya kata kalau korang ada apa-apa pertanyaan nak ditanyakan, korang boleh komen je, insyaAllah lah nanti saya akan tanyakan kepada Cik Min. Jadi bolehlah bagi jawapan di atas soalan korang tu. Sebelum kita habiskan sesi ni, Cik Min ada tak ada apa-apa macam nak bagi kata-kata berkenaan pasal sihir tadi tu dekat diorang? Mungkin ada setengah tu macam serba salah. Tak nak percaya salah, tak percaya salah. Lepas tu pula macam mana diorang nak buat? Ada tips tak untuk berjaga-jaga? Maksudnya dengan keadaan sekeliling macam tu.
Okey, sebenarnya macam ni. Saya nak menyerulah pada yang kat luar sana. Kalau sekiranya kita ni ada rasa kelainan pada diri kita, okey, kita pergi hospital, doktor dah sahkan kita tak ada apa-apa penyakit, tak ada apa masalah, cepat-cepatlah pergi ke rawatan alternatif. Okey. Jadi kadang-kadang kita tak tahu siapa musuh kita kan, sebab dia tak akan bagi tahu yang dia nak santau kita. Betul. Dia tak akan bagi tahu yang dia nak sihir kita. Dia tak akan bagi tahu. Tapi itulah yang jadi masalahnya, kalau kita dapat tahu pun mungkin kita akan kecewa lah. Kalau macam Cik Imi kata tadi, orang terdekat je geng kan. Orang terdekat. Biasa kebiasaannya orang yang nak santau kita, orang yang nak sihir kita ni, orang yang rapat dengan kita, yang tahu kita luar dan dalam. Betul. So bila orang yang kita jarang-jarang jumpa, jarang-jarang kenal, tak mungkin dia akan buat kita. Untuk apa dia buat kita? Betul. Dia tak tahu lifestyle kita macam mana pun. Betul. Jadi untuk yang kat luar sana, kalau boleh percayalah benda-benda macam ni. Sebabnya kita sendiri pun diwajibkan percaya adanya syurga dan neraka. Betul. Tapi kita sini tak pernah nampak syurga dan neraka tu. Tapi kita kena percaya lah. Tapi kita kena percaya. Sebabnya dah ada dalam rukun iman tu. Jangan sampai dah makan diri, dah teruk, baru kita nak pergi. Nanti jadi masalah pada perawat. Betul. Jadi lepas tu bila nak rawat tu pula dah tentu keadaan badan pun bertambah sakit. Macam itulah kan. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada Cik Imi geng untuk video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni sebenarnya stay tune untuk dengar lah, sebab perkongsian ni adalah perkongsian yang sangat bermakna, memberi kebaikan untuk kita semua. Setiap perkongsian daripada Cik Imi tadi adalah sekadar perkongsian. Sebenarnya terserahlah kepada korang yang tengah tengok ni untuk menilaikan. Jadi apa pun geng, teruskan untuk support, stay tune. Kalau ada apa-apa yang korang nak komen, bagi pendapat, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Jadi teruskan untuk support, stay tune. And buat yang baru tengok saja video ni, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. InsyaAllah sekiranya kita dikurniakan kesihatan yang baik, kita akan buat lagi video bersama dengan Cik Imi, sebab mungkin banyak lagi kisah-kisah dan juga tips-tips yang Cik Imi boleh kongsikan kepada kita semua. Jadi itu saja guys, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habis cerita. Thanks watching.